check pasal pembuluh darah. Kemudian dah habis pemeriksaan simple tipe katil, barulah kita buat ujian besar. Bila ujian besar tu kita masuk dah sampai ambil X-ray dan pergi ke makmal lah. So X-ray apa kita buat seperti yang saya tunjuk lah. Biasanya ada ciri-ciri dah ada jangkit kuman sampai ke tulang. Dia panggil osteomyelitis ya. Ada ciri-ciri like sequestrum, involucrum dan sebagainya. Saya tak nak cecah terlalu mendalam bahagian tu kat sini lah. Cukup sekarang untuk penonton tahu ada dah penyakit yang ulcer teruk sampai level sampai ke tulang. Okey, untuk diagnosis diabetic foot ulcer sendiri tak perlu X-ray. Sebab itu hanya tadi saya kata cek dengan kencing manis, nampak ulcer, clinical Wagner tadi kami dah boleh diagnosis. Tapi kenapa kena ambil X-ray tu? Untuk pastikan tak ada penyakit kedua yang lagi jahat tadi, iaitu osteomyelitis. Sebab diabetic foot ulcer je tak patut sampai makan tulang. Yang lagi teruk tu dah sampai makan ke tulang lah. Okey, dah habis tu, dah confirm dapat pesakit ni memang sah lah ada ulcer tu, baru kami akan bincang rawatan. Dan rawatan ni biasanya bagi dua lah, iaitu rawatan sampai ke pembedahan yang biasanya amputasi lah, dan kedua kita panggil konservatif. Dalam perubatan ni tak walaupun kami pakar bedah pegang pisau lagi, bukannya favorite kami shock potong, masuk kami pakar bedah pun always bagi pesakit tak nak potong pun boleh, maksudnya level tu dah tak ada boleh buat apa tu. Kami sendiri pun boleh jadi pesakit kan, kalau kaki sendiri kami pun kami nak yang sama juga. Biasanya datang tu dah akhir tak boleh buat apa-apa ya. Untuk konservatif kami akan cuba bagi antibiotik lah, antibiotik bunuh kuman dan sebagainya. Dan untuk kencing manis, of course itu rawatan utama untuk kurangkan gula dalam badan dulu. Cegah lebih penting daripada potong. Betul lah. Dia cakap antibiotik apa, why not we check back apa punca ni kencing manis. Sebab tu kawan saya yang bahagian perubatan yang adjust bahagian kencing manis yang lebih penting untuk elakkan daripada problem ni berlaku lah. Dan bila dah biasanya dah kes dah teruk, biasanya kes Wagner macam saya cakap tadi grade 3, 4, 5 tu akan berakhir dengan amputasi. Contoh-contoh amputasi mungkin gambar tadi boleh tunjuk balik yang bahagian level-level tu lah. Ada banyak doktor, macam mana doktor decide level amputasi ya. Kejap ada potong sampai buku lali, ada yang sampai dekat betis, ada yang berang. Macam mana doktor decide? Okey, boleh tunjuk gambar yang tadi ada tunjuk bahagian jenis amputasi, tingkat-tingkat amputasi. Okey, dia paling ujung paling simple. Ada dipanggil ray amputation ya. Ray amputation tu maksudnya potong dekat bahagian yang jari je lah, jari dan bahagian atas. Dan lagi atas ada dipanggil copat dan sign amputation dan level ankle. Dan lagi atas below knee amputation, kami panggil hospital panggil short form BKA lah, BKA AKA maaf ni tangan tak kaki, maksudnya bawah lutut dan atas lutut lah. Okey, antara soalan lazim pesakit tanya saya, doktor saya luka sikit je kat ujung kaki tapi doktor nak minta tolong potong sampai ke atas betul kan? Macam mana doktor tentukan tu ada pesakit tak baik pula? Okey, sebenarnya ingin saya maklum pada pesakit ni, kami doktor di ortopedik menentukan betul ni gambar yang level-level amputasi, menentukan mana tingkat-tingkat nak potong tu bukan just tengok luka tu dekat mana besar saiz mana je. Ada ujian lain tengok, macam saya katakan tadi, ujian X-ray katakan kulit luar nampak cantik tapi tulang dah makan dalam sampai ke tulang betis katanya, tak ada guna untuk kita potong di bahagian hujung je. Hujungnya pesakit akan ulang datang balik ke kami dan membazir resource lagi dan masa, kerana akan membuat juga amputasi yang kedua tu. Kita dah tahu awal benda tu tak akan baik dan berterusan lagi. Itu satu. Kedua, cek yang ABSI saya cakap tadi, ada ujian lebih lanjut, ada CT angiograph lah, kita cek sel darah. Contoh luka hanya di ujung kaki tapi kami cek pembuluh darah di bahagian lutut belakang ni pun dah terlampau sempit, darah tu takkan okey. Kita tahu apa-apa kuman di bawah level tersebut di masa akan datang tak akan membantu kebaikan. So untuk kes macam tu sama, kita akan decide untuk potong below ni macam begitu cara decide level ni. Okey, kalau nak pilih level yang mana, atas sikit ke bawah, jawapan saya jangan pilih langsung lah sebab kita nak cuba elak kan. Dapat yang Wagner klasifikasi 0 tadi kita dah cuba elakkan ya. Okey, itu amputasi lah. Jadi yang paling penting sekarang ni ialah mengelak itu. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya caranya doktor? Cara dah mengelak ni more dah lebih bukan bagi saya lah. Maksudnya mengelak ni bukan mengelak ulcer, diabetes. Pasal cakap ni kencing manis. Kencing manis tu jauh tak sampai jumpa kami lagi. Kami bukan doktor bahagian diabetes. Kata saya ada pakar bahagian endokrin yang cek diabetes. Selalunya kes yang ni teruk, dah di kuda rawatan, dah maklum sakit sampai level insulin tak okey-okey. Nak jadi juga kaki tetap akan jadi ulcer, tak dapat kontrol. Cuci luka tak okey dan berakhir tak ada pilihan. Kena ke arah ke kami juga. So pencegahan yang pertama je cakap diabetes lah. Katakan kedua, memandangkan syarikat katanya pencegahan ni kena jadi hygiene tu penting kaki. Contohnya kita dah ada kencing manis, dah tahu jenis nak
sembuhkan pun susah, luka semua. Kaki kena sasa bersih lah. Mandi tu mandi cuci sampai kaki, sabun semua kan. Kadang-kadang kita mandi badannya, kaki tak kisah. Sampai yang terlampau lagi detail pada pesakit saya yang teruk. Sekarang saya even nasihatkan setiap malam sebelum tidur, saya cek kaki, letak cermin, tengok ada luka ke apa dah. Sebab satu ingat dah yang saya buat kata ujian monofilament test tadi tak ada rasa. Okey, setengah pesakit yang sangat teruk diabetes, kadang-kadang terpijak paku mula tajam ke, sampai 1 minggu tak sedar pun ada, balik tidur lepas tu, oh ada paku rupanya kaki. Nampak kadang-kadang kita dengar pun macam kelakar kan, tapi ini bukan, ini fakta. Kalau tuan-puan berada di hospital, memang inilah yang sebenarnya berlaku. So benda ini yang bahaya menyebabkan risiko still ada. Maksud kita, diri rasa sakit yang Allah bagi kita tu sebenarnya penting. Benda tu protective mechanism kita. Kita pijak, oh tajam, oh sakit ni, kenapa ada sakit, bagus. Itu alertkan kita, oh ada ni, kita cuci cepat-cepat. Kalau diri itu tak ada, itu yang pijak seminggu ke apa, kalau kita tak check tak sedar, oh ada paku rupanya di kaki ke, jarum ke apa kan. By that time dah terlewat, nampak merah kuman. Ini yang biasa sering berlaku pada pesakit kencing manis. Ada tak soalan bagus pesakit sultan saya? Doktor kasih diabetic foot ulcer kan. Kenapa tak ada ulcer di tangan? Sebab kaki ni tempat yang paling favourite untuk jaga kuman kan. Sebab tu sikit ulcer, diabetic foot ulcer. Tak ada hand diabetic hand ulcer ada kan. Sebab tangan biasa tempat lagi bersih lah. Satu, yang keduanya, kaki ni biasa kedudukan terlampau jauh daripada jantung so bekalan darah tu lambat sikit sampai stasis, dan biar kita kuman tu lebih cenderung berlaku di situ Ada masa lagi? Ada. Okay. Itulah kemudian yang kedua, yang akhir sekali, soalan saya lebih lazim, dah habis dah semua ni, dah buat amputasi ni, adakah apa-apa yang rawatan yang doktor boleh offer pada pesakit-pesakit kan? Ataupun habis macam tu je? Tak, biasanya kita ada rehabilitasi lah. Rehabilitasi pada dua, kena ingat kita potong tak habis potong macam tu je, sebab pesakit yang masalah selalu ada adalah masalah psikologi rasa depresi lepas tu kaki dah potong. Kalau yang kena dua, ada lagi teruk, kena berkursi roza dua dan sebagainya. Dan pada waktu tu biasanya kami akan refer kepada psikiatris lah psikiatris tu bukan untuk kes-kes bahagian yang otak yang tak turun. Even nasihat seperti ini pun kami refer, memang banyak membantu. Psikiatris akan beri kaunseling, bagi nasihat untuk bagi kita apa yang kita boleh bantu psychologically untuk pesakit yang terpaksa amputasi ni. Itulah kalau dia rasa dia tak nak potong kaki, apa pula komplikasi kepada mereka, doktor? Oh, tak nak potong kaki, komplikasi bagus. So, itu pun antara yang cabaran-cabaran yang doktor selalu hadapi, tapi biasanya bahagian dah moden ni tak ada masalah, iaitu keizinan untuk bedah untuk kaki. Kadang-kadang susah kalau ikut undang-undang kita Malaysia ni, kena tuan punya badan sila sign. Untuk yang kanak-kanak 18 tahun bawah, ibu bapa boleh tanda tangan. Kalau orang tua, tak kisah 10 orang nak kata tolonglah doktor selamatkan mak saya ini, 10 orang kata setuju, ibu tuan pesakit tu kata tak setuju, kita tak boleh sebab dia kena tanda tangan sendiri, kecuali kalau dia Alzheimer, hilang ingatan ke apa, baru ahli keluarga boleh sign untuk ni lah. Jadi nak memujuk tu untuk banyak makcik-makcik ke yang lebih tua yang tak suka masuk hospital ni, susah untuk ni. Dan ini biasanya berakhir dengan komplikasi, balik ke rumah simpan juga ulcer tu, baru balik pada saya fikir apa komplikasi akan jadi ni. Komplikasi dia sangat teruk, maksudnya inilah topik dah, ini kita dah buka bincang pasal apa kita dah bincang soal nyawa ni melibatkan soal hidup mati lah sebab satu keadaan yang kita biar simpan kuman lama-lama, ada satu istilah terpanggil bakteria, kuman tu dah merebak teruk ke dalam badan, dan waktu tu kalau baru nak decide untuk bersetuju untuk amputasi dah agak lewat. Kadang-kadang tu ada satu istilah dia panggil sepsis, kami panggil, iaitu dah bukan pasal isu ulcer di kaki lagi, dah melibatkan nyawa dan boleh menyebabkan kematian lah, disebabkan septisemia. Jadi untuk peringkat awal-awal untuk pesakit ada, ataupun para penonton mungkin muda, ada ibu bapa yang ada pesakit ni, cadangan saya ceklah awal untuk bagi ulcer tadi. Saya dah bagi contoh-contoh yang ada tu, jangan datang lewat. Dan kalau ada tu kita tahu kita tak boleh paksa ibu bapa kita sign kata untuk setuju ke untuk bagian ni, kita cuba terangkan dia, doktor pun bantu terang and explain, yakinkan dia supaya akhirnya sakit bersetuju lah. Tapi itu biasa dulu 80-an semua susah masalah macam ni. Saya sekarang masih di hospital ada masalah dengan informasi makin meluas, semua orang banyak information, semua tak ada masalah. Biasanya pesakit faham dengan penjelasan dan senang bersetuju lah dengan plan dan sebagainya. Betul. Jadi yang paling penting sebenarnya amalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Dan juga makanan yang seimbang. Kita faham di Malaysia ni banyak makanan yang sedap-sedap, doktor. Itulah diabetes tu, seperti mana saya katakan tadi, kita memang juara di Asia Tenggara. Jadi juara ini yang tidak sepatutnya kita jadi di atas itu, jadi kita perlu kurangkan. Apa pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Khairul Nizam Rozali, pakar Prodi Ortopedi UiTM Private Specialist Center, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita hari ini mengenai diabetes, luka dan juga amputasi. Baik, selepas ini kita nak ke cerita pagi.